Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So hari ni hari Ahad, secara keseluruhannya untuk minggu ini kita ada drop untuk bukan saja Bitcoin sikit saja, tapi banyaknya kita berlaku drop di all coin. So nanti Zul akan update juga, mungkin anda akan tertanya apakah kesan yang drop ini kepada Zul punya portfolio. Nanti Zul akan tunjukkan Zul punya di portfolio Zul. Kemudian nanti kita akan tengok kat request beberapa di ruangan komen. Kemudian kita akan tengok kat performa untuk di Bitcoin. So tanpa buang masa, so kita pergi ke chart kita, iaitu ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours. So inilah Coin Market Cap. So Coin Market Cap secara keseluruhan untuk hari semalam kita masih lagi drop 0.26%. Volume tak ada, normal hari weekend. Kemudian BTC dominant increase 52.0, Ethereum 16.3. So kita tengokkan secara keseluruhan event yang trading sekalipun kita tengok adalah semuanya dalam break candle. So untuk di Bitcoin sendiri semalam ada berlaku sikit peningkatan dalam 44. Tu secara keseluruhan kita drop 0.62 iaitu 43.8k. So secara keseluruhan untuk coin-coin lain ada altcoin, kita nampak altcoin semuanya sedang berlaku kejatuhan lah. Tunjukkan untuk Ethereum untuk weekly 2.45, tapi lain-lain altcoin mostly banyak jugalah, almost dalam hampir 11% juga. Contoh Solana kita ada semalam saja 7%, weekly 9%, SRP 9%, Cardano juga weekly 13%, AVAX 13%. So mostly kita tengok semuanya dalam berbelas-belas% dan semua ikutkan altcoin. Semuanya sedang berlaku jatuhan, almost clear tu dalam 10, around hampir 10% drop untuk weekly. So dari tu kita pergi ke chart kita. Untuk di Bitcoin dulu, nanti Zul akan tunjuk sebelum kita ke chart, mungkin kita tengok terus Zul punya portfolio. Kita trade terus Zul punya portfolio. So dia portfolio ini adalah portfolio Zul masa tahun yang Zul beli tahun lepas lah, tahun 2023 apa yang Zul beli. So masih lagi dalam profit, iaitu ikutkan 57%. Tapi ikutkan masa kenaikan masa Bitcoin berada apalah atau altcoin masa naik itu dalam minggu lepas, so punya keuntungan banyak 78%. So dengan kejatuhan apa yang berlaku untuk hari ni, kebanyakan lebih kepada altcoin. So yang ni pun banyak altcoin, so ini drop hampir berapa 20% lah. Sebelum ni 78, now dah 57, so hampir drop sebanyak 20%. Tapi keseluruhan masih lagi dalam keuntungan. So ini adalah apa yang tu beli 25. So secara total asset ni apa yang gabungan antara tahun asset tu masa tahun 21 dan aku kata untuk bulan tahun 21 dan untuk bulan tahun 25, total asset tu berada dalam negative profit, iaitu sebanyak 15%. So awal minggu tu ada update, dia punya all time high ni adalah berada dalam 2 ke 3% saja loss, banyak dalam 300 ke 400 dolar saja. Tapi dengan kejatuhan altcoin untuk minggu ni, so kembali baliklah 2.7, tapi normal menjadikan tu expectation kan tu akan loss balik kalau Bitcoin drop dalam 38 dan altcoin juga drop, dia expected untuk dia punya portfolio akan kembali balik negatif dalam hampir 30 ke 40%. So tapi normal tak masalah, itu akan memberi peluang tu yang kata cantik untuk tu buy lagi untuk altcoin dan juga Bitcoin dan Ethereum. Kemudian insyaAllah tahun next year kita akan ada start berlaku pump dan profit itu akan kembali balik. So let's go, kita pergi ke chart kita. So first kali kita akan tengok di BTC USDT. So apa yang berlaku semalam, pergerakan apa yang Bitcoin cuba buat untuk semalam. So ini adalah cara daily. Hari Sabtu, hari Jumaat kita drop, hari Sabtu pun kita drop. Tu masih lagi red candle. Kalau ikutkan di 4 hours tak ada sebarang momentum. Untuk naik pun tak ada, kita wala over 50, setelah saya berada overbought. So mini momentum untuk naik tu tak ada untuk hari ni, normal hari Ahad. Kemudian hari Isnin kalau ikutkan, kita tengok weekly juga apa yang berlaku di weekly chart pun aku kata weekly chart masih lagi positif. Kalau ikutkan secara minggu ini daripada 40k kita drop itu, kemudian 40k kita naik hampir 40, paling tinggi ialah kita naik all time high dia 45.8, hampir 46 begitu berani. So ada sedikit good untuk di BTC, tapi bukan di RSI di weekly pun dah cuba buat iaitu high. So apa yang saya expectation kan menjadikan masih lagi menjangkakan ada possibility untuk price naik ke kawasan umur 50. Dia akan buat apa? Dia akan buat higher high di weekly, RSI akan buat lower high. So ini itu signal untuk drop kita, dan drop itu expected masih lah
dalam almost dalam expectation boleh drop dalam 30%. 30% almost dalam jatuh balik dalam around 32-36k kita. So itu adalah Zul punya expectation ni akan berlaku untuk dalam masa terdekat ni lah, mungkin dalam sebulan 2 ni. Ataupun kita nampak lah kenaikan dalam mungkin bulan 2, kemudian kita akan tengok drop sampailah kita akan tengok drop 3-4 bulan, dalam bulan 5, bulan 6, kemudian baru 7-8 mungkin baru kita akan start naik, breakup bullish awal tahun 25 kita akan start buran. So itu yang Zul expectation kan. So ini Zul akan tunggu expectation untuk drop ni untuk grab buy lagi more untuk long term. So Zul ada bajet lagi lah Omar dalam Zul target dalam 20,000 lagi untuk tahun ni. Sebelum tahun 25 Zul hanya santai je untuk exit market. So itu untuk di Bitcoin. So tanpa bermasa, let's go kita pergi ke chat key ruangan komen untuk siapa-siapa yang review. Nanti Zul akan chat balik tu kamera. Okay, dah record. Tu punya button dekat phone tak boleh nak remote control tak boleh nak on pula. Tak pasti apa. So let's go kita pergi. Ini adalah salam Zul. Tolong tengokkan engine. Okay, engine ada yang Zul beli. Tu dah all in lah itu. Bulan hujung bulan 9 tu 1000 coin. Tu holding 1000 coin. Mana sandbox engine tu 1000 coin. So engine kat mana Zul punya current position ataupun Zul punya average. So average Zul berada di kawasan 43% dengan aku total coin adalah dalam 1000 lebih. 1000 lebih sikit saja. So 1000 lah dalam tangan 1000. So meaning apa yang Zul buy tu adalah Zul buy sebab breakout ni, breakout founding channel, kemudian Zul buy tu masa price tu masih berada dalam kawasan ni lah. So price consider kembali balik dalam kawasan support ni masih kita boleh pakai. Dan currently kita tengok dia buat macam consider kat sini macam double bottom jugalah. Ataupun kita create satu lagi channel. So next movement untuk INJ ni, engine ni adalah next movement adalah dengan breakout resistance, board resistance Fibonacci dekat ni, kemudian breakout setelah ni. So mungkin masa tu baru kita akan tengok ada movement yang lebih drastik untuk engine. So secara long term kalau anda invest masih belum terlambat. Price berada, kita ada resistance ni, now support. So kita berada di kawasan quarter base yang good untuk anda invest untuk long term. So itu untuk DINJ. So next comment. Assalamualaikum. Boleh tengokkan coin Luna. So Luna lama juga tak tengok Luna USDT. So Luna ni ada juga dapat free. Tu tak ada beli tapi tu dapat free lah. Luna ni ada beberapa coin sebab dulu tu ada pegang Luna C. So Luna adalah currently kita tengok kita breakout yang ni. So kita ada monitor dua support, sama ada support yang daripada low ini ataupun low ini. So low ini support ni kawasan ni dan breakout bawah, dan breakout bawah tu kita dapat swing low swing high. So meaning secara official ni kita consider kita alter kita punya support kita. So last low, last high, kita ada support. So support ini price dah drop balik dalam support. So yang ni kita delete. So lah kita akan monitor resistance baru. So yang ni price dah drop. So adakah price drop boleh drop? So normal. Kalau price drop lagi normal lah. Kalau drop sikit, kalau another Bitcoin drop, tapi ikutkan RSI di daily, price dah almost oversold. So kalau dapat signal iaitu lower low di price, lower high di RSI, lagilah cantik, berada almost dalam kawasan support. So bila kita jangkakan untuk di Luna ni ada possible daripada point ni dia akan start berlaku balik kenaikan. Dan kenaikan tu kita akan buat reaction dengan last high, last low. Mungkin ada sikit lagi low bawah mana-mana ni, mungkin hampir nak off kata double bottom, tak masalah, kita boleh guna nanti. So currently kita guna low apa yang low ada kat sini. Kemudian resistance dia berada kat kawasan ni, dan dia align dengan kita punya kawasan trendline lah. Trendline, kalau tengok yang trendline tu draw, trendline resistance ni, tu tengok lu to left memang kita ada support dari sini. So meaning kita boleh monitor untuk pergerakan net movement 1.5 dia sikit tinggi lah dalam 1.6 dia sedikit tinggi dalam $1.7. So itu untuk di Luna. So cara long term tak masalah pun, tanpa nak jump in masuk dalam kawasan ni lah. Tapi Zul tak jamin dah untuk Luna ni. Zul dah hanya layan apa yang Zul ada free tu je. So itu untuk di Luna. Kemudian next comment, Zul ada portfolio untuk short term trading juga ke? Short term Zul tak ada. Zul buy di spot, dan Zul target adalah untuk buy di spot saja, dan untuk long term tahun 2025. So Zul untuk tahun ni, tahun lepas 23, tahun 24 memang tahun membeli. Tahun ni pun Zul akan fokus membeli untuk top 10 Zul. So memang tak ada untuk short term lah. Tapi position yang Zul masuk semuanya position consider, even untuk short term pun dia akan profit.
Contohnya kita tengok di portfolio tu tadi. So ini adalah portfolio tahun 2025. So even walaupun price drop walau daripada keuntungan daripada 78% ke 57, tapi anda akan tengok semua altcoin tu masih lagi, walaupun tengok untuk 1 hour, 24 hour, weekly, semuanya dalam rate. Tapi kalau ikutkan profit, semuanya masih lagi untung. Tuan tengok kat tepi ni, kat tepi paling kiri, paling kanan tu ni, atas tu punya webcam ni, tengok semuanya masih lagi dalam profit, kecuali satu saja, EPIC drop 10 drop negatif $10. Disebabkan apa? EPIC macam cakap lah, EPIC tu Zul beli bukan di kawasan yang cantik, kawasan pertengahan, so dia boleh jatuh lagi. So jatuh lagi tu adalah peluang Zul untuk grab buy lagi. So Zul tak salah pun EPIC dia drop adalah good untuk Zul dapat lagi another 5,000 coin. EPIC tu ada target 10,000 coin, Zul buy DCA tu 5,000 coin, 50%. So kalau drop lagi, Zul akan grab another 5,000 coin. Untuk lain-lain altcoin, contoh di DEN sendiri pun walaupun kuartal sikit je untung, tapi still lagi untung $7. So dia kan itu consider even to short term pun adalah masih lagi profit. So itu position yang tu buy ni, walaupun untuk long term, tapi tu tengok juga untuk short term. Short term tu kalau tu buy gitu, dia akan naik juga. So ini sebarang correction, tak perlu risaulah, nak correction pun dia masih lagi dalam keuntungan. So let's go next comment. Short term tadi, short term ni mungkin leverage lah, tu tak leverage lah. Salam tu, tolong tengokkan Flare Network FLR USDT, FLR USDT kat mana nak tengok ni, betul tak, kat Polynet, OKX, BitTrue, tak pasti kat mana ni, Max. Okay, so akan tengok kat Max. So harga opening adalah dekat sini, harga masih lagi above opening. So kalau ikutkan daripada ni, kita nampak satu channel besar ni. Kalau nak ambil lagi short term, boleh ambil yang ni, last channel kita nampak yang ni, low ini to low ini, dan kita ambil paling atas dia adalah yang ini. So kita tengok dia dah pun breakout dia punya down channel, iaitu down channel, adapun dia punya downtrend berubah jadi uptrend. So price dah start pun berlaku uptrend. So kalau anda ada terbuy, bukan terbuy, ada TDC ataupun ada buy dalam mana-mana dalam kawasan channel ni, tak kisahlah atas ni ke sini ke tak masalah. So kalau yang paling cantik itu anda tengok, mungkin anda buy masa oversold lah. Oversold ni ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5 kali oversold. So ini consider kat sini 1 buy, 2, 3, kemudian ada sikit lagi buy lagi kat sini, dan buy lagi kawasan ni. So ini secara positif anda buy ni adalah good position, walaupun slowly drop, tapi dah breakout dan semua buy anda itu dah dalam profit. So untuk dalam falling channel ni, ini adalah salah satu teknik lah yang anda nak buy. Kita tahu kita dah nak create, kita dah drop banyak, tengok nampak dia dah create falling channel, tapi kat mana nak buy? So anda boleh buy setiap kali RSI itu berada oversold. Soon or later dia akan breakout normally lah, secara technical percentage untuk breakout tu lebih tinggi dan profit. So ini adalah consider untuk short term pun dia akan profit. So ini ada siapa yang dah buy kawasan ni, price dah berlaku kenaikan. So kali kita tengokkan kat sini, kita ada low ni, kita boleh letak satu tail line. So kita nampak satu trend line kat sini, kita nampak kuartal support, resistance. So ini kita menjangkakan next price adalah menuju hampir 2 sen, almost menuju 2 sen, kemudian kita drop balik. So kalau ikutkan kat sini, kita boleh monitor, kita nak tengok last low, iaitu adalah ni, last low ini to last high ini, kita ada resistance. To price ikutkan dah break dia punya bought resistance, masih lagi above. So kita 1.2, so kita masih ada target untuk at least 1.6. 1.6 kita berada 2 sen, 2 sen kali ikutkan almost lah, kita ada satu lagi trend line, ada lagi satu trend line kat above ni, kita 1.6 kali ikutkan lebih kurang macam ni lah. Nampak ni kuartal check, kata dia punya body, ini pun ada dia punya hijau green candle. So ini ada potential untuk berlaku lagi kenaikan untuk higher ke atas. Sekiranya price drop bawah untuk Bitcoin dan altcoin drop tu, tak perlu panik, kita boleh draw slower boleh, last low, last high tu kita ada expectation boleh buat create support baru. Dan support ini kekiranya kuartal altcoin drop, Bitcoin drop, altcoin drop, so possible price jatuh balik dalam kawasan ni, tak perlu panik, itu adalah consider peluang lah, peluang untuk kata grab buy lagi untuk long term. So kali kita monitor kawasan ni, kalau fail price drop balik kawasan support, so great opportunity, iaitu breakout, retest, dapat di support tu, kita akan dapat resistance baru untuk next movement ke atas. So kalau siapa-siapa nak jump in masuk ataupun nak untuk long term, tak ada masalah, anda boleh masuk je, mungkin 50% anda punya target. Kalau dapat rezeki kembali kawasan support, so consider ini, kalau Zul, consider ini Zul all in lah, all in untuk long term. So itu untuk di FLR
Itu position lah. Kemudian next comment, salah tu boleh tengokkan Rio USDT dan CAS. Rio USDT, RIO USDT, asalnya tu pernah tengok dekat MAC tu kot. Betul, dekat MAC. So price drop, kita dapat kita punya quarter pattern dia punya favorite lah. Down channel, naik, retest ke kawasan support, sedikit lower, tak ada masalah. Kemudian dia naik, terus berlaku kenaikan. So kenaikan dia punya currently kita ada major resistance yang ini. Ini adalah dia punya major resistance. Breakout major resistance ni kita target 1.6 benda pun sampai 2.6 almost. Kita dekat antara 1.6 2.6 ni dia buat satu signal. So yang ni untuk ini kita breakout, point dan breakout dah sampai. So kita dah target at least 2.6 untuk yang ni. So price nampaknya ada boleh berlaku kenaikan, tapi ingat kita dah berada di 1.6 2.6 sebarang drop untuk di Bitcoin, dan altcoin juga akan drop. Momentum stock rasa pun dah berada overbought. So nak momentum naik itu tak berapa nak ada. Dan possible pun kalau naik pun mungkin naik sikit sampai kawasan ni. So kalau naik kawasan ni apa berlaku, RSI akan price buatkan higher high, RSI akan buat lower higher low. Higher low, so meaning expectation kita akan berlaku correction balik. Correction yang mungkin sedikit heavy lah untuk altcoin. Untuk jatuh ni kawasan possible akan jatuh balik dalam kawasan ni. So ini adalah heavy yang drop lah kawasan tu. Kita breakout retest sebelum net movement. So kalau Bitcoin drop ke kawasan 36k, so altcoin kita akan nampak untuk Rio ni possible akan drop balik dalam kawasan 36 sen sebelum next movement. Itu bergantung lah, itu secara teknikal. Tapi kalau sebelum sempat Bitcoin drop, dia ada momentum naik lagi, yang mungkin dia akan naik lagi tinggi. So bergantung. Tapi kalau ikutkan sukan ni, Zul tak akan buy lah, sebab price dah buat consider all time high baru. So Zul tak akan biarkan, Zul tak akan beli kan. Zul tak akan beli, Zul akan tunggu correction. Kalau ada peluang correction dan price jatuh ke kawasan support tu nanti, Zul akan grab buy tu. Kalau yang dah terlepas tu, consider boleh tengok-tengok coin lain pula. Itu untuk Rio. Kemudian tadi CAS, USDT CAS, coin kot ke dekat Max. Okay, kat Max tu CAS ni sama juga. Last itu ni support price terus berlaku kenaikan. Price dah buat all time high. Tu ada setengah-setengah altcoin dia buat all time high lebih awal. Kalau ikutkan ni dia dah buat pergerakan all time high baru dah. Tu ni. So adakah kita boleh buy lagi? Ucapkan sama ada kat sini boleh grab opportunity untuk kawasan ni. Dan kita ada daripada last low last high ni kita ada support. So sama ada support ini ataupun support ni boleh consider grab buy, dan RSI pun consider almost berada di oversold. So tak salah untuk anda DCA kawasan ni. Dan kalau drop sikit kawasan ni tak perlu panik, boleh DCA sikit kawasan ni. Dan kalau drop below ni barulah panik sikit. So position ni consider kata mungkin dah tak susah sikit lah nak dapat profit. So anda perlu invest untuk long term. So kalau rezeki anda dari sini naiklah, ataupun drop sikit lagi naik pun naiklah. So kalau ikutkan kalau price drop below biru ni itu danger zone dah. Sebab apa, price dah buat all time high baru. So kalau anda invest juga tak masalah, hanya DCA saja kawasan ni ataupun kawasan ni, bagi tu lah kalau tu nak invest. Tapi kalau selalunya kalau tu tengok price dah naik atas ni, tu akan biarkan saja. Tu tak invest lah kalau tu tak lepas. Sebab kita banyak lagi coin lain, kita boleh tengok lagi coin-coin yang belum lagi pump. So itu untuk CAS. Next comment, tu tengokkan Polkadot. So Polkadot, apa yang berlaku di Polkadot, ada yang menarik ke? So Polkadot tengah retest kita punya support, drop sikit below. So price Polkadot baru saja hari tu kalau ikutkan 2 minggu lepas baru saja breakout. Tu nak buy kawasan ni je, tapi dah tak ada modal. So biarkan tu expected boleh berlaku kenaikan. Dah berlaku kenaikan. So siapa yang ada buy masa signal yang tu bagi tu, atau buy dalam kawasan ni, support ni, base ni, so buy kawasan ni anda dalam profit. So now price dah berlaku kenaikan dan drop. Kita ada monitor minor support. Support ni pun dah gagal, drop below. So yang ni tu nak kita delete aja. Kita biar dulu. Kita consider kita ada resistance ni, masih lagi target kita 1.6 pun ada. So meaning sebarang drop untuk di Bitcoin, altcoin akan drop lagi. So kat sini worst case kita boleh tengok kalau Bitcoin drop almost dalam kawasan 36k. So untuk di Polkadot price boleh return balik dalam kawasan support ini. So ini adalah Zul punya max target. So kalau drop kawasan ni, ini adalah point yang Zul cakap lah. Zul ada bajet nak dalam RM20,000 gitu. Polkadot antara salah satu coin yang Zul akan invest.
heavily jugalah, mungkin 3 ke 5 ribu coin untuk dia punya position, untuk reducekan dia punya average untuk layan sampai 12. So inilah dia punya target antara 5.8 ke 4.8 dolar untuk expectation dengan Bitcoin drop untuk tahun ni. So untuk di Polkadot pun mungkin price tu akan bermain dalam kawasan ni sebelum berlaku kenaikan, mereka boleh return untuk more higher ke atas. So kali ni dapatlah dia punya favorite downtrend, naik, retest sebelum berlaku kenaikan. So ini adalah dia punya favorite pattern. So expectation untuk DOT boleh berlaku lah dia punya favorite pattern ni untuk price drop untuk sebelum price pump tahun 2025. So itu untuk Polkadot. Next comment, okay, dah tak ada. So itu saja untuk pagi ini. So sekiranya anda berminat, type saja di ruangan komen di bawah untuk besok, dan pagi besok itulah dia akan buat review kan. Cumanya mungkin nanti ada beberapa hari mungkin Zul akan selang sehari lah, untuk Zul tak dapat nak buat review. Mungkin hari Selasa dengan hari Rabu mungkin Zul tak akan, hari Selasa dan Khamis mungkin Zul tak sempat nak buat review. Tengok macam mana. Sebab apa Zul ada jadual pagi Zul sikit. Pagi Zul perlu training sikit untuk kuatkan kaki Zul. Kaki Zul ada injured sikit, so ada perlu buat sikit kuat strength lah, training untuk kaki duit. Tu ada kekurangan masa sikit, so mungkin tu akan korban sikit hari Selasa dan hari Khamis tu mungkin tu tak ada review. So hari biasa mungkin ada review lah. So guys, tapi itu hanya plan lagi, nanti kita tengok macam mana. Nanti tu akan cuba atur balik schedule bergantung pada semuanya dua working schedule lah. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa anda next review. Assalamualaikum. Bye bye.